Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fida bin Sabaruddin dengan muka belajar 4231000701. Hari ini ingin mengupas tentang isu penggunaan kafir terhadap orang yang bukan Islam. Pertama sekali, bermaksud perkataan kafir dari segi Dewan Bahasa Melayu di segi keempat yang bermaksud mengingkari Allah dan Rasulnya. Perkataan kafir dari segi bahasa Arab ialah maksudnya orang ingkar. Bagaimana pula dengan perkataan dari segi bahasa? Perkataan bahasa berdasar daripada Al-Sadru yang bermaksud orang yang menutup. Ini kerana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20 menyebutkan mereka menutup benih-benihan dengan tanaman, sebelum itu mereka menutup tanaman, dan mereka dipanggil kafir dalam Al-Quran segi perkataan Arabnya. Dan menurut ulama, perkataan itu merujuk kepada petani yang ada kaitan dengan tumbuhan dan menanam. Okey, dari segi makna yang lain pula, Al-Kafir dari surah Ibrahim ayat 7 bermaksud orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah memanggil mereka sebagai orang kafir. Dan juga dari surah Al-Maidah ayat 44 mengatakan bahawa orang kafir, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Bagaimana pula dengan orang-orang yang tidak solat? Ada hadis Nabi disebutkan bahawa perbezaan antara orang Muslim dan orang bukan Muslim adalah solat. Ulama menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, ulama berpendapat bahawa orang Muslim, dia Muslim tapi dia tidak solat, celaan orang Muslim terhadap orang yang tidak solat adalah dipanggil orang fasik atau dipanggil orang yang jahat. Tetapi orang yang membunuh selama pembunuhan dipanggil kekufuran, seperti berlaku pada zaman selepas kewafatan Nabi, di antara pada zaman Khalifah Saidina Ali melawan tentera Saidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Hal ini telah ditegaskan di dalam penulisan banyak ulama. Bagaimana pula pendapat ini boleh muncul? Hal ini tidak muncul begitu saja kerana telah dibincangkan pada 2004 pada karya almarhum Yusuf Al-Qaradawi pada kitabnya, menyebut bahawa perkataan kafir boleh ditukar kepada lain untuk bertujuan dakwah. Hal ini kerana perkataan kafir itu mungkin merujuk kepada orang yang bukan Islam tapi belum mendapat wahyu, atau kita boleh panggil juga orang yang tidak mendapat wahyu. Tetapi Al-Qaradawi mengatakan bahawa itu boleh dipanggil sebagai non-Muslim supaya dinyatakan pada zaman sekarang orang yang belum Islam. Perkataan ingkar yang kita dapat, perkataan pertama tadi, perkataan kafir adalah ingkar. Bagaimana ayat menunjukkan itu ingkar? Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 111 menunjukkan bahawa orang Yahudi dan orang Nasrani mendakwa mereka adalah golongan yang masuk syurga. Dan Allah menjawab dakwah mereka dalam surah ayat seterusnya ayat 12 yang mengatakan orang yang masuk syurga itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan mereka melakukan perkara baik, muhsin, iaitu melakukan amal soleh dan kebaikan. Itulah dimasukkan dengan orang yang ingkar. Bagaimana pula dengan Yahudi Nasrani? Yahudi Nasrani seperti kita ketahui ada golongan yang masuk syurga, disebut dalam hadis 70 lebih, dan 71 dan 72 begitu datang salah satu golongan pada kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani akan masuk syurga. Pada zaman sekarang wujud ke atau tidak? Pada zaman sekarang ulama berpendapat bahawa ahli kitab dipanggil sebagai orang dari kalangan orang Nasrani dan Yahudi mungkin tidak, sebab orang Al-Quran diturunkan untuk orang, bukan saja untuk umat Islam tetapi untuk seluruh orang yang beriman panggil orang Islam. Kitab yang telah diturunkan kepada orang Yahudi dan Nasrani seperti kitab sebelum Nabi diutuskan, iaitu kitab Zabur, kitab Injil dan kitab Taurat. Tiga-tiga kitab pada zaman sekarang adakah wujud? Tidak. Sebab itu diturunkan sebagai kitab Al-Quranul Karim, kitab mulia yang telah diutuskan melalui Nabi Muhammad SAW daripada Allah, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurnaan kitab. Tiada kitab selain beliau, dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, tiada Nabi selepasnya. Quran, kitab Zabur dan Injil, seperti mana kita ketahui, ulama berpendapat kitab Injil zaman sekarang tidak wujud kerana telah dimanipulasi dan ditukar-tukar oleh pendeta-pendeta mereka masing-masing yang telah kita kenali sebagai kitab Bible. Kitab Taurat pula yang kita panggil sebagai, mungkin pernah dengar, kitab Torah. Mereka telah, mungkin zaman dahulu, Allah telah nyatakan dalam Al-Quran itu adalah jelas dan nyata yang telah turunkan Nabi Muhammad SAW. Kita kembali kepada isu semula, bagaimana pula perkataan kafir ini? Isa Al-Qaradawi berpendapat
perkataan itu boleh digunakan untuk tujuan dakwah. Yang pertama sekali mungkin digunakan kepada kafir yang belum mengetahui kedatangan Islam, seperti yang kita ketahui di pulau-pulau tempat di luar negara. Kita sebagai pendakwa, sebagai umat Islam, tidak perlu berfikiran cetek, kita berfikiran luas, di mana diketahui ada tempat di mana luar sana kita tidak ketahui, kita terjangkau untuk menyampaikan Islam. Mungkin itu disebutkan sebagai mereka tidak menyampaikan Islam lagi. Yang kedua, kafir juga mungkin untuk tujuan untuk menjadikan suasana lebih harmoni. Seperti yang kita ketahui, kafir telah dikategorikan kepada dua kategori, kafir zimmi dan juga kafir harbi. Kafir harbi yang memang jelas kita boleh panggil kafir. Apa maksud kafir zimmi dan kafir harbi? Kafir harbi ialah kafir orang kafir yang menentang Islam, menentang Allah secara terang-terangan. Bagaimana pula dengan kafir zimmi? Kafir zimmi adalah orang yang bukan Islam tetapi dia diam dan mengikuti, seperti orang yang pada zaman dahulu, pada zaman pemerintahan Umayyah, Abbasiyah dan Osmaniyah, wujud orang kafir, orang bukan Islam, tetapi mereka diam dan mereka berada di bawah pemerintahan Islam. Mereka membayar jizyah, ditentukan sebagai cukai, dan mereka diam, mereka tidak melawan hukum Allah. Itu dipanggil sebagai kafir zimmi. Itu sahaja penyampaian saya pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.